Suatu penyiksaan dalam kesampaian diulik sepi mencegah bagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi rakan-rakan rakan-rakan faraid dan idai faraid. Semoga dalam keadaan sihat. Hendaknya saya sekarang ni Assalamualaikum. masih berada di Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Doktor kita ada kat sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Siapa lagi ada? Uh, Tuan Mizi Ismail, ni antara orang-orang yang hebat-hebat sebenarnya kan. Saya tak mengenali. Tetapi bila tengok-tengok dekat Facebook, bukannya orang biasa-biasa lah katanya kan. Puan Roslina pun hebat juga. Puan Rashidah pun hebat juga. Kan? Boleh katakan yang ada dekat dalam ni sebenarnya hebat-hebat. Ya, menambah-nambahkan ilmu. InsyaAllah pada tahun hadapan kita kami di UMT akan adakan satu kursus faraid bersijil penuh. Ya, maknanya bukan lagi sijil kehadiran seperti yang sebelumnya dan apa nama tu dia kami akan berkolaborasi, kami akan minta daripada pejabat agama Maidam di Terengganu untuk recognize kolaborasi dengan dia dan antara apa nama tu penceramah-penceramahnya adalah rasa-rasa tuan-tuan kenal orang dia, orang terhebat kan. Satu Malaysia kenal dia kan. Ustaz Wadah Halim guru saya ya. Ada 2 orang kemungkinan besar akan mengajar pada waktu tu lebih kurang dalam 42 jam. Maksudnya lebih kurang 3 jam lah, 3 bulan lah akan datang ni kursus tu. Kursus tu adalah saya yang create dia. Jadi saya akan datangkan orang-orang yang hebat. Jadi kalau tuan-tuan untuk nak dapatkan sijil dia tu, insyaAllah boleh join lah, akan datang daripada masa ke semasa saya akan update. Kemudian apa kata orang tu, minta maaf kerana minggu lepas saya tak dapat mengadakan kuliah. Antara sebabnya adalah saya baru pindah ke Serdang. Baru pindah ke Serdang. Jadi ini iklan jugalah, siapa-siapa yang berkesudian nak datang, siapa-siapa yang sudi nak datang ke rumah saya tak ada siapa pun, cuma saya seorang je. Jadi memang saya bercadang untuk buatkan kuliah di sinilah. Jadi orang ni tak ramai pun, lebih kurang dalam, kalau ikut kiraan saya lebih kurang 10 orang je pun. Okey, orang yang betul-betul nakkan ilmu ni kan.
Jadi untuk tambah-tambah tu bolehlah, insya-Allah lah kan. Okey. Pada malam ini, pada malam ini kita akan masuk kepada Oh, doktor, nak tanya sikit uh, pasal kelas tu. Boleh? kelas yang mana satu ni? Doktor? Ya, ya, ya. Kelas Kelas yang mana satu? yang nak dianjurkan yang 42 jam tu. Ha, ha, ha. Okey. Kelas tu berbayar ke atau tak berbayar? Berbayar. Bukan bayar kat saya tapi bayar kat UMT. UMT yang akan keluarkan sijil tu. Sijil Ah, penuh sijil penuh. maksud sijil penuh. Maksud sijil penuh macam mana, Sekali doktor? lagi, Saya tak faham. dia Maksud sijil dia akan penuh tu tulis macam mana? kat situ sijil faraid. Maknanya Oh, bila kita berkolaborasi okey. dengan Maidam, Maidam akan recognize, lepas tu nanti dia akan tanya apa kelayakan kita. Jadi kita tunjukkanlah sijil Oh, kita tu. Sijil kita. menarik. Jadi dia Lepas tu akan ya, memudahkan. apa tu? InsyaAllah. Memudahkan ya. Memudahkan dapat kuliah lah. Ya, dan akan kalau tak salah dan Ustaz Wadah Halim juga ada menyebut, dia kata kita akan minta uh, apa ni mahkamah juga untuk endorse benda ni. Ah, Jadi ada dua tempat lah sebab dia adalah orang yang saya mursyid lah kot. orang yang terutama lah kot. Boleh lah kot kita dengan pandangan dia kata pejabat agama kena recognize, dengan mahkamah pun kena recognize juga, dia kata macam itulah. Jadi UMT, pejabat agama dan juga mahkamah syariah. Jadi dekat situ dia kata kuatlah sikit. Sijil tu sama amat kuat, dan kemudian salah satu dia kata kuliah kursus faraid yang ada dekat Malaysia. Macam tu. Memang betul pun. Ya, sebab tu saya wujudkan kuliah faraid bersijil penuh. Maksudnya sebelum Syarat-syarat dia macam kita mana, Dato'? masuk kelas, Syarat-syarat kemasukan dia syarat macam dia mana? menghadiri kelas. Menghadiri kelas ya. Dan ada ujian. Ah, ah, Syarat lain tak adalah. Syarat lain Yalah, dia lebih kepada lulusan SPM ke apa ke gitu maksud saya. Nak masuk oh tu itu. nak Buat masa ni saya rasa tak ada sebab apa ni tu. Tak ada kelayakan tu. Kelayakan tu tak ada sebab benda ni di open kepada siapa-siapa kan. Ada setengah-setengah ustaz yang balik daripada Mesir kadang-kadang dia nak sijilkan. Jadi orang ni adalah orang yang betul-betul dia tak akan masuk saja-saja lah. Macam tu. syarat umur macam mana tu? Umur. Dia tak ada syarat umur, dia tak ada syarat umur. Saya jangkakan pada tahun depan ni bulan 9 kalau tak salah saya. Saya jangkakan macam tu. Jadi siapa-siapa yang berkeinginan dia kena menghadiri dekat UMT selama kalau tak salah lebih kurang 7 minggu. 7 minggu lah, 7 kali 6 lah. 7 kali 6, 42. Lebih kurang macam 7 minggu lah. 7 minggu setiap minggu. Setiap minggu. Dan kalau tak salah saya akan uh, panggil juga antara orang hebat-hebat juga ni. Iaitu um, iaitu Ustaz Kusairi, kenal kan? Ustaz Kusairi. Kena. Ustaz Kusairi ni saya akan panggil dia untuk bincangkan berkaitan dengan Felda. Jadi banyaklah dia sebab dia hebat dekat Felda tu. Faraid tu memang hebat dah tapi kita nak dia khusus. Kan? Jadi macam tu. Ah, ya itulah moga-moga apa ni dia tu. Sekarang ni dalam rangka apa ni Doktor, program sorry tadi. ya. Minta maaf, doktor. Tadi line memang Ya. stop tadi sebab tak tahulah line teruk sangat. Saya nak tanya sikit. Tadi kelas doktor kata bersemuka ke kelas ni? Untuk yang apa kata orang tu kelas yang bersijil penuh tu ya bersemuka. Saya Ah, tak recommend untuk online ni atas talian ni saya tak recommend lah sebab betul, kita betul. nak
bersemuka ni dia banyak fadilat dia. Kan? Faham. Cumanya sedikit ada kewangan lah yang tu kan. Saya jangkakan dia akan mendapat sambutan yang hebat satu Malaysia lah. Saya Eh, saya jangkakan begitulah. Berapa yuran Doktor? Saya tak, tadi terlepas. Oh, saya tak jumpa, saya tak sebut pun lagi yuran dia berapa. Ah, Kalau tak salah saya, yuran tu dijangkakan lebih kurang dalam 6,000 ke 7,000. Kalau tak salah saya macam tu. Sebab dia kira per hour. Dikira per oh, hour. Kalau tak salah saya macam tu. Sebab satu hari dah 6 jam kan. 1 jam lebih kurang RM150. Macam tu. Dia punya charge. Lepas tu termasuk dengan charge untuk apa kata orang tu? Untuk universiti. Universiti dia ambil keuntungan dia kat situ lah. Lebih kurang 6,000 lebih kalau tak salah saya macam tu lah. besar juga tu Doktor. Tak apa, tak apa. Dia besar untuk sebab benda tu khusus yang kata orang tu macam uh, uh, tak ada diskaun ke. Kalau saya percuma je kalau saya. Tak pernah nak charge, tapi ini sebab berkaitan dengan apa kata tu, dengan universiti kan. Jadi macam itulah. Sebab apa ni, satu perjumpaan tu 6 jam. Maksudnya dalam kata saya, apa yang saya beritahu diorang, ada makan dan juga ada peperiksaan setiap kali perjumpaan macam tu. Nanti kalau misal kata apa ni, kami akan putuskan lah, saya akan putuskan lah nanti macam mana untuk tu, tapi kita lebih kepada bersemuka lah, jumpa dengan tok guru kita sendirilah. Betul, kena ada exam. Sebab tok guru kata kalau tak ada exam nanti dia tak ada feel. Kan? Hanya orang yang tertentu, orang betul-betul je. Dia mahir sungguh, dia boleh jawab soalan, dia boleh dapat sijil tu, insya-Allah macam tu lah kan. Okey, boleh Ah, macam tu lah, macam diploma dan degree, Ustaz, tapi Assalamualaikum Ustaz. salam. Ya. Siti nak tanya. Ya. Apa nama? Siti sekarang ni dekat Melaka. Hmm. Apa tu kalau kelas tu berapa lama Siti terlepas dengar baru masuk internet tak ada tadi? Kelas tu berapa lama? Kelas tu lebih kurang dalam Ah. 7 kali perjumpaan. 7 kali. 7 kali perjumpaan. Mana satu kali 6 jam. Hari Sabtu 6 ke? jam. Hari apa? Ya, hari Kelas. Sabtu. Kita buat hari Sabtu. Buat kat Daripada mana pagi Ustaz? sampai ke betul. Dekat UMT. UMT. Saya dah ada kelas hari Sabtu tu masalah. Aduh. Alaroi. Tak apa, kita ya. Tapi apa Ustaz? Tapi tak diputuskan lagi kan? Belum putus lagi, tapi saya jangkakan kita nak buka pada bulan 9 nanti. 9 tahun depan. 9 tahun depan. Tahun depan. Oh, Ya. lambat kan? Sebab sekarang lambat Yang tak dekat lambat Sedang. lah. Okey, yang dekat Sedang tu masih ni kan? Masih on kan? Sedang cerita lain. Sedang Sedang cerita ni lain. cerita lain. Yang ini betul-betul siapa-siapa yang dia nak apa ni, dia nak belajar, Sikit dia lah. nak ilmu. Okey, datang terus jumpa saya kat sini, kita bincang-bincang dan sebagainya. Dan dia punya modul dia saya ubah sikit, bukan yang macam ini, tetapi banyak hukum-hukum apa ni kelas tu, insya-Allah. Dan kalau ada nak datang, kena maklumlah dengan saya berapa orang yang datang kan, sebabnya saya sediakan makan dengan minum jadi kalau tak hadir tu kena beritahu tak hadir, sebab dia akan merugikan orang lain merugikan saya lah. Sebabnya saya dah order lebih kan. Macam tu. Okey, baik. Boleh So apa ni dalam jangkaan kami, benda tu akan berlaku pada bulan 9 tahun depan. Moga-moga dia akan dia akan seperti yang dihitungkan. Betul kata Tuan Izhar kata kan. Betul, kena kumpullah daripada sekarang. Kita bukannya nakkan duit sangat kan, tapi dia lebih kepada kita nak bayar penceramah tu. Penceramah mahal. Lebih kurang kalau ikut kiraan saya, penceramah lebih kurang RM150 sejam.
Kita bayar dia. Memang mahal ya. Dan orang dia bukan orang biasa-biasa lah. Orang tu adalah orang yang tersohor lah, Ustaz Wadud Halim. Dan kita ambil ilmu dia dia masih hidup lagi. Macam tu. Banyak cerita-cerita yang hebat-hebat kan. Macam tu. Dan kemungkinan besar saya tak mengajar lah pada waktu tu. Saya betul-betul bagi tahu guru saya je. Ini saya andaikan itu adalah sebagai hikmat saya kepada guru saya. Jadi pada waktu tu Ustaz Solah ada, Ustaz Wadud Halim ada, lepas tu dengan Ustaz Kusairi. InsyaAllah 3 orang ni akan berada pada tu macam tu. Sebab kalau saya je cerita dah muak dah kan, asyik-asyik saya je kan cakap kan. Kita bagi orang lain pula cakap. Okey, tak membuangkan masa, cerita punya pada hari ini adalah berkaitan dengan saudara SBP, seibu sebapa perempuan. Apa tu? SIBP dan SBP kan? Ya, betul. Kita dah nak habiskan lah syllabus ni. Saya takut nanti banyak pula kekangan punya kan. Jadi kita cuba habiskan. Mungkin sebenarnya kalau nak ikutkan lambat lagi ni. Kemungkinan kita sampai ke siri yang ke-20. 20 baru habis kot. Kemungkinan macam tu. Sebab banyak sangat lagi tu kan. Kalau misalnya saya excuse lagi, habislah. Teranjak. Okey, kita teruskan ya. InsyaAllah. Sebelum kita mulakan, mari kita baca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Mana kemudiannya? Okey. Baik. Hari ini kita akan masuk kepada saudara seibu sebapa perempuan. Boleh nampak tak? Nampak. Okey, terima kasih. Saudara seibu sebapa perempuan ada beberapa bahagian. Yang pertama sekali dia ada 1/2 bahagian. Ya. Kemudian dia ada 2/3 bahagian. Kemudian dia ada asabah, asabah bil ghairi dan juga asabah ma'al ghairi. Betul tak? Ada lagi tak? Rasa ini kuat dia. Okey. 1/2, 2/3 asabah dengan asabah ma'al ghairi. Kita lihat dalam satu contoh. Waktu bila saudara seibu sebapa ni, saudara seibu sebapa perempuan ini mendapat separuh apabila dia seorang diri. Seorang. Ya? Seorang diri. Tanpa ada pasangan dia. Saudara seibu sebapa lelaki tak ada. Okey. Contohnya adalah seperti si mati, ya. Si mati. Dia ada saudara seibu sebapa, ya, perempuan, ya. Saudara seibu sebapa perempuan. Seorang perempuan dekat sini. Okey. Katakan pada waktu tu dia ada isteri. Isteri dan juga ibu. Dalam keadaan ini, ya, saudara seibu sebapa perempuan akan mendapat 1/2. Syarat yang paling penting perlu kita ingat adalah apabila golongan lelaki ke atas bapa, mestilah tidak ada. Mestilah tidak ada. Kalau dia ada, dia akan memahjubkan saudara perempuan yang ada dekat sini. Kita letak nama dia Leha. Okay. Nama dia Leha. Leha akan termahjub, akan terdinding disebabkan oleh bapa, yang pertama. Yang keduanya adanya anak lelaki. Anak lelaki ini juga akan memahjubkan Leha. Okay. Anak lelaki akan memahjubkan Leha. Jadi anak lelaki tak perlu ada pada waktu ini. Dia akan menyebabkan Leha
terdinding. Jadi apa yang kita lihat di sini, ya, apa yang kita lihat di sini, ibu, kita refresh balik, ibu akan mendapat berapa? Dalam kes ini, ibu akan mendapat 1 per berapa? 1 per berapa? Ingat lagi tak? 1 per berapa? Boleh ingat? Dia dapat 1 per 3. Betul kan? 1 per 3. Betul? Tapi perasan tak dekat sini? Dekat sini, kes ini adalah kes Umarotain. Nampak tak? Kes Umarotain. Dia tak boleh terima 1 per 3. Dia kena terima 1 per 3 baki kerana pada waktu ini ada ibu, ada bapa kat sini. Dia tak dapat 1 per 3, maaf. Bapa tak dapat. Ada bapa tak ada. Tadi nampak macam ada bapa kan. Jadi 1 per 3 kat sini. Syarat untuk Umarotain iaitu ada ibu, bapa dan juga isteri. Jadi ibu dapat 1 per 3, isteri akan dapat 1 per 8, manakala yang ini, ya, saudara si ibu, sebapa perempuan ni dapat separuh. Dalam kes ini nampak gayanya macam ada lagi baki kan. Sebab golongan perempuan semua kan. Ada ibu, ada isteri, saudara si ibu sebapa. Kita tengok pada dalam kes ini. Berapakah bahagian dia? Yang ada ibu, isteri dan juga saudara leha. Okay. Ibu mendapat 1 per 3. Kemudian isteri akan mendapat 1 per 4. Bukan 1 per 8. 1 per 4. Sebab tak ada anak. Ya? Tak ada anak. 1 per 4. Dan kemudian leha mendapat 1 per 2. Jadi ada berapa? 3, 4, 2. 12 lah kan? Kita dah tahu lah ni. Kita dah belajar lah. Sebagai congak je lah. Kita dah tahu. 12 bagi 3 dapat 4. 12 bagi 4 dapat 3. 12 bagi 2 dapat 6. Jumlah semua sekali 10 sama dengan 13. Ini adalah masalah, ya, masalah aun. Ya, di mana 12 boleh dikembangkan kepada 13. Jadi kita tahu kan 12 masalah aun dia ada 12 boleh pergi 13, 15 dan juga 17. Jadi kalau dalam kes macam ni 13 ni naik ke atas, ya, dan tulis balik 4, 3, 6 macam tu. Okay. Selesai yang ni. Kemudian katakanlah pula, kalau si mati, ya, si mati meninggalkan suami pula. Suami, ya, masih yang sama, saudara seibu sebapa, ada perempuan leha. Kemudian dia ada siapa lagi? Dia ada anak lelaki. Okey. Katakanlah katakan sini ada anak lelaki 2 orang, ada ibu. Okey, macam saya kata tadi, apabila ada golongan lelaki ke bawah, katakanlah ini mau mati. Ini pun mati. Okey. Ada perempuan kat sini 1. Katakanlah sini pun perempuan, sini pun perempuan. Katakan macam tu. Ada 2 perempuan. Anak dia. Anak dia ni boleh terima ke pusaka? Cucu ni boleh terima pusaka ke tak? Okey. Cucu ni dia boleh terima pusaka. Okey. Tapi keedahannya adalah ia berbeza sikit. Berbeza, ya. Okey, kita lihat berapa. Ibu dapat berapa? Ibu sebab ada cucu kat sini yang hidup, jadi ibu akan dapat 1 per 6. Okay. Ibu dapat 1/6. Suami ada anak. Jadi ini dia dapat 1 per 4. Ada 2 orang cucu ni. Cucu 1 daripada anak pertama, anak yang kedua ada cucu perempuan dekat sini, 2. Dia dapat berapa? Kira 1 ke kira 2? Jawapan dia kita kira 2. Jadi kat sini bersamaan juga dengan 2 per 3. Manakala leha dapat berapa? Adakah leha akan dapat separuh? Ya. Jawapan dia leha tak dapat separuh, ya. Leha tak dapat separuh, tetapi leha akan mendapat secara asabah, iaitu dia masuk dalam kaedah asabah ma'al ghairi.
Ya. Bila apa nama tu Leha mendapat asabah ma'al ghairi, ambil sini. Okey, senang nak bezakan. So, asabah ma'al ghairi apabila dia bertemu dengan cucu ni. Yang dua orang ni ya. Dua orang ni. Jadi sebab itulah Leha mendapat asabah bil ghairi. Katakanlah dekat sini ada seorang lagi, iaitu saudara sebapa lelaki kat sini. Kan? Saudara sebapa lelaki, kata kat sini nama dia Ramli ya katakan. Okey? Ada seorang nama Ramli. Adakah Ramli ni boleh terima pusaka? Ramli ni dia tak boleh terima pusaka kerana Leha ni sudah pun menghabiskan bahagian, iaitu dia mendapat secara asabah. Ramli ni kalau dia dapat dalam keadaan apa? Ramli akan mendapat secara asabah ya. Asabah bin nafsi. Oleh kerana Leha ni lebih dahulu dan paling rapat dengan si mati, Leha lah yang lebih utama yang mendapat asabah ma'al ghairi dan Ramli terdinding. Okey. Jadi kita lihat, kita buat pengiraan di sini, iaitu yang pertama sekali ada ibu, ya, ada suami, kemudian ada dua orang cucu ni, ni cucu perempuan. Cucu perempuan ada dua orang, kemudian ada saudara seibu sebapa, ada Leha sini. Ada Leha. Leha ni kategori SIBP. Okay. Jadi ibu akan mendapat 1/, seperti yang kita tulis tadi, 1/6. Suami mendapat 1/4 kerana ada cucu kat bawah ni. Dan cucu-cucu ni akan mendapat secara akan mendapat 2/3 dan bakinya Leha akan mendapat secara asabah. Okay. 4, 6 dengan 3 boleh bagi 12 kan? 12 bagi 6 dapat 2. 12 bagi 4 dapat 3. 12 bagi 3 dapat 4. 4 kali 2, 8. Kalau pecah 2 jadi 4 lah. Okay. Betul tak? 8. 12 kali 4 jadi 8, betul. 8. Dan ada baki tak? Tengok 8, 9, 10, 11, 12, 13. Leha ni dapat ke tak? Dalam kes ini Leha tak dapat. Ya. Walaupun dia mendapat secara asabah, tetapi dia mendapat kosong. Kerana bahagian itu sudah pun penuh. Ya. 8, 10, 8 campur 2, 10. Campur dengan 3 jadi 13. Jadi, Leha ni tak boleh terima pusaka kerana dia mendapat asabah bila syahid. Iaitu kosong. Kerananya sama macam tak dapat lah. Okay, jadi ini adalah masalah awal. Sama seperti kes tadi. Jadi 13 ni tulis ke atas. 13, 2, 3, 8. Ya, pecahlah 2 pada 4, 4 dapatlah song. Cucu perempuan tu. Macam tu kan. Jelas tak kat situ? Okey. So sekarang ni kita pergi kepada soalan yang lain. Okay, kita masuk pula kepada, kalaulah misal kata saudara seibu kalau seibu sebapa perempuan itu dapat 2/3. Macam mana dapat 2/3? Okay, pertama sekali kita kira siapa yang mati. Kadang-kadang tadi saya dapat satu kes. Ya, satu kes. Tapi saya rasa bila orang ni kalau dia bertanya dengan kita, dia suka cerita yang kehadapan. Dia tak cerita daripada awal. Ya. Kes dia lebih kurang macam ni ya. Macam ni kes dia. Pada orang pertama dia cerita dekat bawah pertanyaan dia kata anak dia ada 3 orang anak je, dia kata kan. Ni tak ada. Macam tu. Anak lelaki dia ni seorang anak sulung dia mati, tinggal lelaki dengan perempuan. Persoalannya dia kata adik-beradik yang 2 orang ni dapat ke tak? Bila kita kata adik-beradik yang dua orang ni dia tak dapat lah. Kerana dah ada lelaki kat sini, kan? Lelaki bila ada, adik-beradik dia tak dapat. Jadi sebenarnya kes ni seolah-olah kita sebab cerita tu tak habis. Cerita tu patut dimulakan dengan harta orang ini. Harta orang mati.
iaitu katakan sini Leha kan. Leha mati. Leha mati, ada berapa orang anak dia? Anak dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang sebenarnya. Bukanlah seperti yang cerita pertama tadi. Cerita pertama tadi, kenapa cerita pertama tu wujud? Sebab ada orang bagi pihak dah bertanya kepada saya kan. Dia tanya kepada saya kalau macam ni jadi macam ni. Jadi sebenarnya kita mungkin akan tersilap dalam membuat fatwa kat situ kan. Jadi bila bercakap dengan ownernya sendiri, dia kata adik-beradik dia ada 5 orang. Kemudian dia kata Leha ni bila masa meninggal dunia tu, bila masa Leha meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia tu kata harta dia ni bagilah sama rata kepada adik-beradik ni. Jadi oleh kerana diorang ni dah ada dah diorang ni understanding lah antara emang lima-lima ni kan. Lima-lima orang ni dia faham nak bagi sama tu. Tapi belum sempat nak bagi sama rata, ya. Yang ini pula mati, ini pula mati. Lelaki dua-dua ni mati. Jadi ditinggalkan anak lelaki dan anak lelaki pertama tinggalkan anak lelaki dan anak perempuan. Lelaki yang kedua ni dia meninggalkan 2 orang perempuan dan 1 orang lelaki. Jadi dekat sini information tu yang pada peringkat awal salah lah sebab dia kita bagi fatwa tu berdasarkan apa yang dicerita dekat sini je. Dia tanya anak dia ni kan. Anak dia ni dapat, dia kata. Tapi dia kata bila ayah dia ni mati, anak dia ni buat pusaka. Adik-beradik perempuan ni tak puas hati sebab mak dia bagi sama rata. Macam mana nak buat tu? Jadi kat sini ni orang ni dia cuba nak mempertahankan apa yang mak dia kata. Kalau saya kata, kalau misal kata nak mempertahankan, nak buat bagi sama rata, waktu diorang ni hidup lah nak buat. Janganlah pada waktu orang dah mati baru nak pertahan. Jadi bila sampai ke orang-orang ini, sampai ke cucu dah ni, ya, anak saudara tentu dia ada stand dia sendiri. Dia akan sebab kalau misal kata masing-masing kat sini kita lihat yang lelaki ni, si anak lelaki dapat 2/7, anak perempuan dapat 1/7. Mana mungkin 2/7 anak dia nak dapat kurang, betul tak? Jadi kalau misal kata kita nak bagi sama, bagilah sama pada waktu semua orang ni hidup. Ini adalah sebab kenapa? Kerana kita senang kata kita gagal lah. Kita ni da'i ni gagal. Pertamanya da'i tak ada. Kan, tak ada orang nak bercerita dekat semua orang berkaitan dengan ni. Jadi kita bila kita dapat dalam kes-kes yang macam ni kan, sebenarnya kita boleh je bagi tahu dengan masyarakat kita kan. Kalau berlaku je kematian boleh buat selalu kan. Jangan tunggu nanti tak apa boleh buat kemudian. Bila buat kemudian dalam kes macam ni menyebabkan yang perempuan ni pun putih mata kan. Dapatlah bahagian 1/7 setiap seorang kan. Kalau tak boleh dapat bagi sama rata kan kat situ kan. Inilah salah satu kisah tu. Tapi saya bercakap dengan orang tu lama tadi kan. Lebih kurang dekat dalam 1 jam setengah bercakap. Orang tu yang paling penting kan, bila kita buat harta pusaka ni, kita cuba sedaya mungkin untuk kita elakkan dia daripada bersengketa. Dalam cerita ni, daripada 3 orang ni, sebenarnya ada yang tak puas hati. Tapi kalau ada sifat-sifat yang macam itu, memang susah kita nak selesai dengan cara yang baik kan. Ini adalah bukan sebab faraid tu, disebabkan sikap kita yang menyebabkan apa kata orang tu, harta pusaka tak dapat nak diselesaikan. Macam itulah. Okey, kita sambung semula pada kes ini tadi kan. Kita cerita pasal 2/3. Si mati. Okey. Si mati ada saudara seibu sebapa, ada 2 orang anak dia. Satu nama Siti, Puan Siti ada sini ya. Lepas tu nama Leha satu. Ada tak nama Leha sini? Tak ada. Okey. Okey. Ada 2 orang Leha. Ada Siti dan Leha. Dalam keadaan ini, Siti dengan Leha akan memperolehi 2/3 dengan syarat tiada bapa. Bapa ni tak ada. Dan lelaki pun tak ada. Okey, lelaki tak ada. Okey. So sekarang ni kalau misalnya kita tambahlah orang-orang yang lain yang ada dekat dalam ni. Katakanlah ibu pun mati juga.
ibu mati. Okey, ibu mati tapi dia ada nenek kat sini. Okey, dia ada nenek kat sini. Jadi dekat sini siapa lagi yang kita nak masukkan? Okey, cukuplah kat sini kita letakkan. Okey. Siapakah waris-warisnya? Okey. Waris-warisnya adalah seperti yang pertama sekali adalah nenek. Okey, nenek dapat berapa? Nenek dia akan dapat 1/6. Syarat nenek dapat 1/6 ialah ibu mesti mati dahulu. Okey. Kalau ada sini nenek lagi satu, nenek ni dia akan dapat pusaka 1/6 juga sekiranya ibu dan bapa mati dahulu. Ni tak sama ya. Nenek ni dengan nenek ni tak sama. Nenek ini ya syarat dia satu saja iaitu ibu ni mati. Tapi kalau nenek yang sebelah bapa ni syarat dia ibu dan bapa mati dulu. Dalam kes ni hanyalah ibu saja. Okey. Nenek kepada ibu dia akan mendapat 1/6. Ingatlah saya kata itu kalau berkumpul dalam satu pengiraan satu waris tu, nenek ni dua-dua ada 1/6 dibagikan dengan 2 orang. Kemudian kita ada SIBP 2 orang, SIBP 2 orang. Okey. 1/6 dan juga 2/3. Jadi dekat sini ada berapa? 6 dengan 3 boleh masuk sekali. Jadi 6. 6 bagi 1. 6 bagi 6 dapat 1. 6 bagi 3 dapat 2. 2 kali 2, 4. Jadi 4. Ada baki dekat sini 1. Siapakah orang ni? Siapakah orang ni? Jadi orang ini kalau kita tengok daripada cerita dekat sini. Okey. Pertama sekali, belah bawah ni ada ke tak? Bawah ni kita cerita tadi tak ada langsung. Maknanya kawasan yang pertama, tertib yang pertama asabah di bahagian ni tak payah cari, dah tak ada. Yang kedua, tertib yang kedua adalah bapa. Okey. Bapa tertib yang kedua. Ada tak? Tak ada juga. Tertib yang ketiga iaitu datuk, ya, kat sini kalau ada datuk dan anak-anak saudara dia, anak-anak saudara si ibu sebapa dan saudara. Ada tak ada? Tak ada juga. Okey. Kes ini saja. Kemudian siapakah orangnya lagi yang boleh terima pusaka? Kita tengok kepada tertib yang keempat. Tertib yang keempat adalah dekat sini. Bapa ni. Turun bawah iaitu bapa. Bapa ni adik-beradik bapa iaitu bapa saudara seibu sebapa. Okey. Bapa saudara seibu sebapa ataupun bapa saudara sebapa. Bapa saudara seibu tak termasuk. Okey. Jadi dekat sini mestilah golongan ini adalah golongan lelaki. Katakanlah dekat bawah ni ini tak ada, anak dia ada seorang iaitu anak bapa saudara seibu sebapa. Ada seorang kat sini lelaki. Jadi lelaki inilah yang akan menghabiskan bahagian dekat sini. Tapi kalau misal kata dekat sini adalah seorang kat sini kan. Bapa ini pun bapa saudara sebapa ni dengan ada anak dia apa nama tu? Okey, semula. Katakan anak dia, anak bapa saudara seibu sebapa ni ada seorang. Dan bapa saudara ada seorang. Bapa saudara sebapa ada kat sini. Nama dia Ali katakan. Ada Ali. Adakah anak bapa saudara kita letak sini nama siapa? Kata kita letak Abu lah kat sini. Ada Abu kat sini. Antara Abu dengan Ali, siapakah yang boleh siapa yang boleh terima pusaka? Jawapan dia adalah orang yang paling utama adalah Ali. Ya? Ali. Selepas daripada bapa saudara seibu sebapa, katakan ini ayah dia kan? Ini ayah dia katakan Ali, Abu. Ni Wahab lah katakan. Wahab. Wahab dengan Ali. Wahab ni mati dahulu. Okay? Wahab mati dahulu.
Bila Wahab mati dahulu, dia ada anak nama Abu. Adakah Abu boleh mewarisi bahagian satu ni? Ataupun Ali? Jawapan dia dia dalam keadaan zigzag. Zigzag. Zigzag maksudnya apabila Wahab sudah mati, bapa saudara Ali, ya, dia akan pergi kepada Ali. Sekiranya Ali ni mati juga, jadi dia pergi ke Abu. Okay? Kalau Abu ni mati juga, ada anak Ali, dia akan pergi macam ni. Dia akan pergi. Katakan kat sini, anak dia perempuan semua katakan. Perempuan semua. Perempuan ni tak boleh pusaka, ya. Jadi kalau dah tak ada golongan kat sini, dia akan pergi golongan yang seterusnya, iaitu adik-beradik datuk. Iaitu tertib asabah yang ke-5. Okay? Iaitu datuk, saudara, seibu, sebapa. Carilah golongan ke bawah ni kalau ada. Kalau ada lelaki, bolehlah dia dapat dekat kat sini. Katakan datuk, saudara, lelaki. Dia akan dapat bahagian tu. Kalau tak, akan diberikan kepada Baitul Mal. Sama kaedahnya macam tadi kan. Datuk, saudara, seibu, sebapa dengan datuk, saudara, sebapa, kalau ada, dia akan jadi ni. Dia nampak ke tak tu? Alhamdulillah. Macam tu. Zigzag. Okay. Wahab mati. Katakan pada waktu ni, bapa, saudara, seibu, sebapa ada Wahab. Bapa, saudara, sebapa Ali pun ada. Tapi dalam waktu selepas si mati ni mati, masa si mati ni meninggal dunia, Wahab mati dah. Okay. Ada Ali. Antara Ali dengan Abu, Ali lah lebih utama berbandingkan Abu. Ada setengah-setengah bila kita tanya, anak Wahab ni dapat ke? Tak dapat. Diorang kata dapat sebab anak dia. Tak macam tu, ya. Dalam kes yang macam ni, kita kategorikan dia sebagai, kita kena ambil kaedah zigzag. Siapa yang lebih dahulu? Iaitu bapa, ikut level dia kan. Kalau level Wahab adalah Ali. Abu ni adalah anak dia, bukan satu level. Maknanya kita kena bagi kepada level yang hampir dengan mati tadi. Boleh ke tak tu? Okay. Kemudian, okey. Si mati meninggalkan 2 orang anak. Okay. Lelaki dan perempuan. Okay. Lelaki dan perempuan. Yang lelaki ni mati dahulu. Okay. Kemudian dia ada isteri. Okay. Kemudian dia ada ibu. Bapa mati dah. Atas semua mati. Okay. Ini pun atas pun mati. Kat sini ada saudara, seibu, sebapa. Ada 2 orang. Tadi nama apa? Siti dengan Leha. Okay. Anak lelaki ni mati dahulu, meninggalkan anak dia, cucu perempuan, nama Sabaria. Okay. Ada 2 orang, Sabaria dan juga Murni. Okay. Ada 2 orang. Yang atas ni nama apa? Ni nama Aisyah, katakanlah. Aisyah. Semua adakah dalam waris-waris ini, siapakah yang boleh terima pusaka? Dalam kes ini, boleh katakan semua boleh terima pusaka. Ya? Iaitu kita tengok satu-satu. Tengok ibu punya bahagian. Ibu ni syarat dia apa? Syarat dia ada tak orang yang boleh memahjubkan atau mendindingkannya? Dalam kes ini ada 5 orang kena berpegang sungguh-sungguh. 5 orang. 5 golongan yang tidak mungkin akan terdinding oleh siapa-siapa. Dia cuma mungkin pendindingan separuh. Tu mungkinlah. Adalah kat situ. Ya. Di mana siapakah golongan itu yang tidak mungkin tak dapat pusaka. Pertama sekali adalah ibu,
kedua bapa, kemudian pasangan suami atau isteri, kemudian anak lelaki, anak perempuan. Tak bisa lagi. Bila ada Dia ada tepuk, kadang. Sungguh. ya. So Oh, sekarang anak. ni 5 Muka-muka golongan. tahun mana ada. Nak tutup itu. Ah. Okey, ya. Okey, so sekarang ni 5 golongan ini pasti akan terima pusaka. Cuma dia siapakah yang akan menghalang dia, menghalang separuh ataupun bahagian dia kan? Okey, kita lihat ibu. Ibu syarat dia untuk kita dah kata kalau dia tergolong dalam yang 5 ni, maknanya dia akan dapat bahagian dia. Jadi sekarang ni ibu ni syarat dia apa? Dia dapat, kita tahu bahawa dia ada 3 bahagian, iaitu 1/3. Okey. Apa nama tu? Ibu ni tadi ada 3 bahagian. Kena ingat selalu sifir dia ya. Yang pertama sekali, ibu akan dapat 1/3 dengan syarat tiada keturunan ke bawah. Tutup. Tak ada keturunan ke bawah. Dan adik-beradik ataupun tu ada seorang. Okey. Jadi dia akan dapat 1/3. Ya, apa cerita? Ya Haji Din, dengan suara Haji Din tu. Ya. Okey ke? Okey, saya sambung ya. Okey. So sekarang ni ibu akan mendapat 1/6 sekiranya dia opposite daripada apa yang kita cerita tadi, iaitu ada keturunan ke bawah dan kalau adik-beradik semati ini ataupun saudara semati melebihi daripada seorang. Jelas dekat dalam kes ini ibu akan mendapat 1/6. Macam tu. Isteri kita tahu dia ada 2 bahagian, 1/4 dengan 1/8. Maknanya dia ada anak? Ada. Cucu ada? Ada juga. Jadi kat sini akan dapat 1/8. Aisyah seorang diri, dia dapat berapa? Tengok level dia. Tengok level dia. Kan? Level dia ni ada seorang iaitu dia seorang diri, maknanya dia akan dapat setengah. Sabariah dengan murni dapat bahagian ke tak? Jawapan dia Sabariah dengan murni boleh pusaka, iaitu dapat berapa? Ingat lagi tak apa yang saya kata? Dulu kalau apabila anak perempuan ni seorang diri, Sabariah dan Murni akan mendapat 1/6 di mana kedua-duanya akan menjadikan 2/3. Ingat lagi apa yang saya kata dulu kan? Tapi kejap lagi kita bincang. Okey, kemudian dapat 2/3 manakala Siti dan juga Leha dapat kaedah apa sebenarnya? Jadi bila kita tahu macam tu, Siti dengan Leha dapat sudah semestinya Siti dan Leha akan mendapat secara asobah ma'al ghairi. Dia tak dapat 2/3 dah kat sini sebab dia berjumpa dengan Sabariah Murni dan juga Aisyah. Macam tu. Okey? Begitu. Mana kita boleh kira lah sekarang ni. Kita boleh kira. Di mana siapakah golongan yang ada. So, kat sini kita ada ibu. Kemudian dia ada isteri. Kemudian ada Aisyah. Sabariah. Sabar sungguh ni. Murni. Siti. Leha. Okey. Siti, ibu mendapat 1/6, isteri mendapat 1/8, Aisyah ni seorang diri kan, dapat 1/2, Sabariah dengan Murni dapat 1/6, Siti dengan Leha mendapat secara asobah ma'al ghairi. Kalau kita lihat dekat sini, semua ada 6 dengan 8. Kalau ada 6 dengan 8, tak payahlah kita nak sibuk-sibuk nak kira, dah tahu dah ni kan. Iaitu 24.
Kan? Tak payah susah-susah gitu. Matematik yang paling senang sekali. Kalau lah misalnya kata dapat A dulu kan. Macam ini soalan. Saya rasa ramai orang dapat A tak? Mudah sangat kan. Tapi yang mudah-mudah macam ni pun tak ada orang uh, uh, apa faham ilmu faraid ni kan. Mudah sangat kan. Okey. 24 bagi 6 dapat 4. 24 bagi 8 dapat 3. Okey, 24 bagi 2 dapat 12. Sabariah 24 bagi 6 dapat 4. Okey. Kemudian baki dia ada berapa dah? 12, 16, 20, 23. Maknanya ada satu bahagian dekat sini. Jadi Leha dengan Siti dengan Leha akan mendapat satu bahagian dekat sini. Aisyah mendapat apa? Dapat 12 bahagian. Yang ini pecah pada dua je lah. Maknanya sini dua-dua lah. Okey. Yang Siti ni akan dapat separuh lah daripada satu ni. Jadi macam itulah dia dapat bahagian dia. Tapi kita boleh besarkan lah kat sini kan. Kita boleh besarkan untuk kita dapatkan pecahan macam tu. Tapi yang paling penting kita tahu bahawa bahagian dia adalah per 24. Ya. Aisyah tadi yang separuh tadi ni, yang ini ni memang banyak dia power sungguh, dapat separuh, dapat 12 daripada 24. Dia dapat separuh. Kita ambil dalam kes yang sama. Okey. Katakan dekat sini si mati. Ada anak tadi, okey. Ada dua orang iaitu Siti dengan Leha. Okay. Siti dan Leha. Kemudian dekat sini ada ibu dan cukup kat situ. Kat situ ada ibu. Pertama ni dapat 1/6. Isteri mendapat 1/4. Leha sebab dia dua orang, dia akan dapat 2/3. Okey. Iaitu ibu, isteri, Siti dengan Leha. Okey, ibu dapat 1/6. 1/4. Leha dapat 2/3. Asal masalah 12. 12 bagi 6 dapat 2. 12 bagi 4 dapat 3. 12 bagi dengan 3 dapat 4. 4 kali 2, 8. Sama. 13 ya. 13. Jadi masalah ini adalah masalah aun. Okay. Tambah lagi satu lah kat sini. Okay. Tambah lagi satu. Tadi kita kata bahagian dia adalah 1/2. 2/3 asobah dan juga asabah ma'al ghairi. Asabah bil ghairi ya. Bil ghairi bi. Okey. Dan kita lihat pula pada asabah bil ghairi. Asabah ma'al ghairi kita dah bincang lah tadi. Kan? Macam yang ni, okey. Bila berjumpa dengan Aisyah saja pun dia dah Siti dengan Leha akan mendapat secara asabah ma'al ghairi. Ya. Macam tu. As long as tak ada orang pun yang boleh menghalang saudara seibu sebapa perempuan ni daripada mendapat bahagian dia, iaitu anak lelaki dan juga bapa. Kalau ada kedua-dua ni, maknanya diorang mahjub daripada ni. Okey, kita masuk kepada asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi. Macam mana dia katakan asabah bil ghairi? Asabah bil ghairi apabila dia bersama dengan pasangan dia, iaitu saudara seibu sebapa lelaki. Okey, katakan si mati ada saudara seibu sebapa, ada sini lelaki perempuan, lelaki. Ada dua lelaki, dua perempuan. Okey. Si mati ada seorang anak perempuan, okey, dan juga ada isteri. Okey, kita saja je lah, kita main-main macam ni kan. Tadi apabila
anak perempuan ni ada, bila adanya saudara seibu sebapa, dia akan mendapat, saudara seibu sebapa perempuan ni akan mendapat asabah ma'al ghairi. Tetapi bila bertemu dengan saudara seibu sebapa lelaki, dia tak boleh dapat asabah ma'al ghairi. Dia hanya mendapat asabah bil ghairi. Ya. Iaitu isteri mendapat 1/8 kerana ada anak, anak perempuan akan dapat 1/2 kerana dia seorang diri. Kemudian bakinya adalah kepada saudara seibu sebapa. Okay. Kita lihat dekat sini, iaitu siapa yang ada adalah isteri, anak perempuan, okey, kemudian SIB L, SIBL, SIBP, SIBP. Isteri mendapat 1/8, anak perempuan dapat 1/2, yang selebihnya mendapat secara asabah. Dah habis ke? Ni 4 2 boleh masuk kepada 8 kan? Jadi sini 8 lah. 8 bagi 8 dapat 1, 8 bagi 4, 8 bagi 2 dapat 4. 4 campur 1, 5 bagi 3. Okey, ketiga. Jadi cerita ni kena kira habis lah kan? 2, 2, 1 tu. Jumlahnya adalah boleh kecil ke? Boleh kecilkan ke? Tak boleh ya. Kecilkan. 1 bagi 3 dapat 2 kan? 2 ni tadi naikkan ke atas jadi 2. Okey. 2 darab dengan 8 dapat 16. 2 darab 1 dapat 2, 4 dapat 8. 1 darab 2 dapat 2. 2, 1, 1. Jumlah semua sekali sama juga dengan 16. Okey tak kat situ? Boleh dapat tak? Tu ada nak tanya ke soalan ke? Ada nak tanya tak? Okey. Jadi kita lihat pada soalan yang lain pula. Okey. Okey, katakan saudara si mati meninggalkan anak lelaki dan juga anak perempuan. Anak lelaki dan juga anak perempuan. Dahulu, okey. Katakanlah sini ada seorang lagi, ada perempuan. Okey, anak lelaki mati dahulu. Kemudian dekat sini ada anak lelaki, anak perempuan pun sini ada 2 orang. Ada anak ni 2 orang. Kemudian anak lelaki, cucu dia ni, ni cucu ni, cucu perempuan Cucu perempuan. Anak ini pun mati juga. Mati dahulu, tinggallah cicit CIT. CIL dengan CIP. Katakanlah macam tu. Kemudian dia ada saudara seibu sebapa macam tadi juga. Okay. Ada perempuan, ada lelaki. Macam tu. Siapakah yang boleh terima pusaka? Kan boleh terima pusaka. Yang pertama sekali kita tengok yang belah atas. Ya, level yang atas ni. Yang ini ni sebab level anak. Anak ni, anak perempuan dia ada 2 orang. 2 orang, kalau 2, dia akan dapat 2/3. Cucu perempuan ni, daripada anak lelaki, boleh tak terima pusaka? Boleh terima pusaka ke tak? Jawapan dia, cucu perempuan ni tak boleh terima pusaka. Ya, tak boleh terima pusaka.
yang boleh terima pusaka adalah yang ini. Ya. Cucu lelaki dan juga cucu perempuan. Okey. Jadi mereka ni akan mendapat secara asabah bil ghairi. Okey. Tapi kena ingat apabila ada cucu lelaki kat sini, adik-beradik, saudara seibu sebapa lelaki dan juga perempuan, dia tak boleh terima pusaka. Katakanlah sampai kat sini, kita tak bincang bawah ni. Kita tak bincang. Sebab nak bincang yang sebelah sini kan. Okey. So sekarang ni, dapat 2/3, lelaki ada dekat sini. Lelaki, saudara seibu sebapa lelaki dan juga perempuan, dia akan menerima secara asabah. Tetapi, kalau lah misal kata dalam kes ini cucu perempuan ni sepatutnya tak boleh dapat. Okay. Ini kita tak bincang ya. Ini kita tak bincang. Kita bincang ini. Oleh kerana cucu lelaki ni wujud, barulah diorang ni boleh terima pusaka secara asabah. Tetapi apabila ada cucu lelaki ni, kena saudara seibu sebapa tak boleh terima pusaka. Macam tu. Ya? Begitu. Boleh tak kat situ? Pukul 10.16 dah tu. Jadi, apa ni, Doktor, boleh saya ulang punya, yang ini doktor? Yang mana bila yang ada mana satu? yang cucu lelaki. Keliru sikit, keliru sikit. Kalau boleh ulang balik yang bila ada cucu lelaki, maknanya saudara ibu bapa lelaki tu tak dapat. Yes, yang ini. Ni ya? Ulang balik ya. Yang ni ya? Ya. Okey. Okey. Dalam keadaan ini, biasanya, katakanlah kita ambil cerita asal kan. Ada saudara seibu sebapa, ada 2 orang, ada 4 orang, 2 lelaki dan juga perempuan. Si mati meninggalkan 3 orang anak. Ya. Dia, apa yang perlu kita tahu dekat sini, siapa mati dahulu, siapa mati kemudian. Sebab impact dia ada. Dia ada memberi kesan kepada pembahagian harta pusaka itu sendiri. Tapi dalam kes ini, dia mati selepas daripada si mati ni, dia mati dahulu daripada si mati. Sebab tu kita panggil dia sebagai mati dahulu. Kalau mati kemudian, maknanya dalam masa si mati ni mati, dia ni hidup lagi lah. Jadi kita tulis itu mati selepas. Mati selepas. Jadi dalam kes ini, si mati ni, anak si mati ni mati dahulu, yang lelaki ni mati dahulu, tinggallah 2 orang anak perempuan. Manakala anak dia ni, anak kepada anak lelaki mati dahulu ni, anak dia boleh terima pusaka. Tetapi cucu ni mati dulu juga daripada ayah dia. Macam tu, maknanya dia dengan si mati ni awal dia lagi daripada yang lain. Macam tu. Awal dia lagi. Jadi cucu lelaki ni tadi dia mati dahulu, tinggal cucu perempuan. Cucu perempuan ini, kalau kita ambil bahagian dia, anak perempuan ni kalau ada seorang tak ada masalah, dia akan dapat 1/2. Dan kalau pada saya tutup dulu ni ya. Saya tutup. Katakanlah saya tutup yang ini. Okey. Saya tutup. Ada perempuan ni, dia seorang ni, dia dapat 1/2. Kemudian ada cucu perempuan dekat sini. Cucu perempuan ni, oleh kerana anak perempuan ni seorang, 1/2, cucu perempuan ni boleh terima pusaka dengan mendapat 1/6. Kenapa dia dapat 1/6? Kerana untuk menyukupkan 2/3 bahagian. 2/3 bahagian. Tetapi bila satu orang lagi, bila wujudnya satu orang lagi, dia akan dapat berapa? Dia tak dapat setengah. Dia dapat 2/3. Sedangkan campur dua-dua ni mestilah dapat 2/3. Oleh itu, cucu perempuan ni tak boleh terima pusaka kerana sudah pun dihabiskan oleh dihabiskan oleh kedua-dua anak perempuan. Tetapi sekiranya cucu lelaki ni hidup, cucu lelaki ni telah menyelamatkan cucu perempuan ni
daripada tak dapat apa-apa. Ini kita panggil sebagai waris yang berkat. Kerana ada cucu ni, anak kepada anak lelaki ini, anak dia yang ini, dia pula boleh apa kata orang tu, menyelamatkan cucu perempuan ni daripada tak boleh pusaka. Berapa dia dapat? Dia dapat secara asabah bil wairi. Tetapi bila ada cucu lelaki, golongan adik-beradik ni tak boleh terima pusaka kerana ada golongan lelaki. Sebab tu penting bila kita lihat adik-beradik, ada tak sini bapa? Okey, dia ada dua syarat dia yang menghalang saudara seibu sebapa daripada mempusakai pusaka, ya. Iaitu yang pertama adalah ada bapa dan juga cucu lelaki. Ataupun ada cucu lelaki ni tak ada, okey, dia akan pergi ke cicit lelaki. Macam tu. Cicit bila ada cucu ke cicit ke anak ke golongan satu baris ni, ya, ke bawah ni, dia akan menghalang saudara seibu sebapa daripada mempusakai pusaka. Macam tu. Boleh? Boleh. Ada pertanyaan tak? Boleh tak ada? Oh, Alhamdulillah. Tanya satu Apa tadi, nama? Doktor. Yang Ya, cucu lelaki mati dahulu tu, dia mati dahulu daripada si mati atau dia mati dahulu daripada ayah dia, anak lelaki tu? Ni cucu ni. Ya, Ni ya. ke yang ni? Ya. Ni anak lelaki ni. Ya. Anak Cucu lelaki tadi. ni. Tadi. Ni. Ya. Yang ini ni, okey, kita tengok ya. Kita tengok. Dia anak lelaki ni mesti mati dahulu daripada si mati ni. Kerana bila kalau dia ada, maknanya dia boleh terima pusaka. Betul. Dia boleh terima pusaka, tapi oleh kerana dia ni mati dahulu, anak dia boleh dapat. Tapi anak dia juga pun mati pada waktu tu. Mati dulu daripada dia. Daripada ayah dia. Ya, betul. Mati dulu daripada ayah dia. Tak tahulah, tapi kisah ni memang ada berlaku pun. Anak dia ni mati dahulu daripada dia dan tinggallah cucu perempuan ni sahaja pada waktu itu. Tapi kalau dia ada, dia ni adalah penyelamat lah. Kalau dia penyelamat. Kalau dia ada. Ini kita panggil sebagai waris yang berkat dia ni. Nasib baiklah kau dapat juga kakak-kakak ni. Adik-adik dia dapat pusaka kan. Tapi kalau dia ada cicit lelaki, katalah dia pun mati tadi, dia ada cicit lelaki. Cini ya? Ya. So yang cucu kalau ada cicit lelaki, yang ini semua tak dapat ni. Sebab tu pentingnya, sebab dia memang sebenarnya dah tak dapat dah sebenarnya. Okey. Dia memang dah tak dapat kerana dia memang dah seolah-olah macam tu lah. Dah tak dapat sebab dia ni dia dapat bergantung pada dia. Bergantung kepada anak perempuan ni. Kalau anak ni perempuan, ada harapan tinggi untuk dia dapat tu tinggi. Walaupun adik-beradik dia, cucu perempuan ni ada 15 orang katakan, contohlah kan. 15 orang ni tunggu dia ni je. Kalau misal kata yang ini mati pula kan. Mati ni kemungkinan juga boleh dapat ke situ. Macam tu. Jadi cicit lelaki dan cicit perempuan, mereka ini sebenarnya mendapat asabah bil wairi sebab dia ni dia ni tak dapat ni. Ya. Ini tak dapat. So dapat 1/3 lah doktor kan? Yang mana satu dapat 1/3? Dua-dua mati. Kalau dua-dua perempuan cucu dia mati. Tutup. Doktor tutup tadi. Maknanya yang bawah tu akan dapat 1/3 lah kan? Dia dapat asabah. Saya tak boleh kata dia dapat 1/3 sebab takut nanti ada orang pegang. Sebab dia dapat kaedah asabah baki. Macam tu. Bila kita kata, dia dapat 1/3 ke? Macam tu kan. Memang betul lah sekat sini 2/3 ada baki lagi 1/3. Jadi kita tak nak orang keliru, kita kata dia dapat asabah 1/3 ke? Belum tentu. Kadang-kadang dia dapat kalau kat sini ada cucu perempuan yang lain dah jadi bahagian dia dah beza.
Betul tak? Walaupun betul 1/3 tapi bahagian tiap-tiap diorang ni tak sama. Macam tu lah betul, maksudnya. Kita betul. jawab macam tu lah. Okey. Okey, ada lain nak tanya tak? Sebab 10.25 dah tu. Ada nak tanya? Okey lah kot lah. Cumanya saya sekarang ni tengah untuk nak mempersiapkan rumah saya dengan apa ni tu, nak beli apa skrin, whiteboard screen kan, yang kain tu kan, untuk letak kat dalam ni. Jadi kalau orang datang nanti kita boleh pancarkan dengan projektor kan. Jadi mana-mana yang berkelapangan tu boleh datang lah. Rumah saya dekat UPM ya, dekat flat Bosnia. Siapa-siapa yang sudi nak hadir tu maklumlah dengan saya ya. Jadi jangan risau. Apa ni, makan dan minum ditanggung. Cuma tak boleh nginap je kat rumah ni. Tak boleh nginap je. Kita belajar ni jangan lama-lama sangat. Lebih kurang 1.5 jam tu dah memadai lah. Jadi Bila mungkin doktor kita balik boleh sini? jumpa esok. Oh, doktor ada sini minggu selalunya minggu ke berapa selalu? Saya tak tentu. Minggu 1 dengan minggu 2 saya ada kat Terengganu. Minggu 3, 4, 5 saya ada sini. Oh gitu, baik. Kalau ikutkan saya tak nak balik ni sebenarnya ni, tapi oleh kerana tanggungjawab belah sana pula kan. Yang tu kan kena balik lah kan. Esok cadang nak balik. Kalau nak jumpa saya esok boleh lah insya-Allah. Macam tu. Jadi apa nama tu, kalau mana-mana yang sudi kan, kita akan bincang apa ni dari segi, bukan yang kita belajar macam ni ya. Yang ini ni asas dia kuat dah ni, tapi yang ini ni kita masih juga menggunakan kaedah yang hampir sama macam ni, tapi kita masuk kepada apa nama tu, mengikut bab-bab. Mengikut bab. Siapa yang sudi tu bolehlah datang kan ke sini. Jangan risaulah dari segi makan tu. Kalau misal tu datang daripada jauh, boleh duduk kat rumah saya sebab saya duduk seorang. Kalau 2-3 lelaki saja yang boleh tidur sini. InsyaAllah bantal ada, tilam ada, semua ada insyaAllah. Jadi itulah dia pada hari ini. Ada apa lagi pertanyaan tak? Saya nak kongsi cerita pun sebab dah malam kan. Sebenarnya ada macam-macam cerita sebenarnya. Kalau misal kata tuan-tuan ada lihat di Facebook saya kan, ada itu adalah cerita sebenar sebenarnya. Cerita sebenar dan saya modify sikit lah cerita tu. Tapi saya tak bagi jawapan pun dekat dalam tu kerana saya rasa saya biarkan orang-orang tertanya-tanya dekat dalam tu kan. Biar orang tertanya-tanya macam manakah jawapan dia. Bila dia ada perasaan nak tahu, dia akan masuk kelas. Tak kiralah dia macam mana. Maknanya sebelum ni dia tak tahu cerita tu, tapi dia nak tahu macam mana nak selesaikan masalah tu kan. Itu. FB apa? Cari nama saya Jaharuddin Fadli Al-Banjari. Macam tu. Kalau misal kata biasanya saya akan komen, saya akan balas dekat satu WhatsApp ya. Ada satu WhatsApp nama dia kat sini ada Haji Din. Haji ditulis itu nama dia Haji Solah. Itu. Saya masuk dekat dalam grup itu. Biasanya Haji Solah ni dia akan tanya saya apa jawapan dia. Saya biasa jawab dekat situ. Saya suka jawab dekat situ. Jadi kalau misal kata nak apa ni tu, mungkin boleh join grup tu kot kan. Macam itulah kisahnya. Memang ada jawapan dia. Jawapan dia kadang-kadang berbeza dengan apa yang kita sangka kerana kita apa yang saya bagi fatwa dan pandangan saya berdasarkan kepada pemerhatian saya apa ni yang terbaik pada waktu tu. Okey. Jadi macam kes macam tadi kan macam saya sebut tadi, iaitu yang adik-beradik dia, mak dia dah bagi sama rata. Macam mana nak join grup tu? Haji Din, tolong komen dekat situ. Kalau nak apa nak join
tu boleh pass dekat tu kot. Invitation kepada siapa-siapa yang nak tu. Sebab saya tak boleh letak apa ni apa semua tempat. Saya cuma letak jawapan tu dekat satu tempat je. Dekat Haji Din punya tu. Trainer and trainee. Macam tu lah. Kan? Saya akan jawab kat situ. Jadi apa ni, pada yang nak bagi sama rata tu sebenarnya kita boleh buat pada awal lagi, tapi oleh kerana pendedahan tak ada, jadi kita ni buat apa kata orang tu, oh tak apalah, bagi sama rata lah. Bila lama-lama, bila dah sampai ke jatuh kepada anak cucu ni tadi, anak cucu punya fikiran tak sama macam kita punya fikiran, ya. Jadi di situlah sebenarnya kesilapan kita. Lepas tu masing-masing dengan apa kata orang tu, dengan sifat yang saya rasa negatif lah, kan. Tapi kita takkan kita nak bantai orang kat situ kan. Kita pun kena ada sifat juga, sifat yang kata orang tu yang baik untuk orang lah. Jangan kita apa ni, ustaz tu pun sama juga, apa ni, bagi kita gaduh kan. Kita pula belagakan orang. Kita tak, jangan sampai macam tu kan. Cuma yang saya nampak kat situ bukan masalah dekat Faraid. Ya, tak ada langsung masalah dekat situ. Sebab yang saya bincang petang tadi, yang adik-beradik perempuan dia memang dia pertahankan untuk nak bagi sama rata seperti mana yang mak dia kata. Jadi bila dia pertahan, dia tak akan dapat selesaikan masalah kalau tak dia lepaskan. Kata-kata tu. Tu ada tu boleh apa ni, tengok dekat dalam chat ya. Tengok dekat dalam chat. Apa ni, Haji Din dia ada bagi share. Memang kat situ saya bagi jawapan lah. Macam tu kan. Apa ni, sebenarnya satu bagi saya lah kan, bagi saya setiap satu soalan tu kita belajar melalui soalan orang ramai. Saya belajar dengan Ustaz Wan Abdul Halim berdasarkan daripada cerita-cerita dan banyak tu. Daripada cerita-cerita itulah sebenarnya kita memberi fatwa kepada masalah yang akan timbul. Sebab cerita dia sama je. Pusing-pusing tahu dah. Dia ceritalah macam mana pun. Kita pasti insya-Allah dia mirip dengan cerita orang lain yang kita pernah selesaikan atau putuk guru kita pernah cerita. Sangat mirip. Kan? Jadi apa nama tu, kita bila kita dapat je cerita tu, belum habis lagi dia cerita, kita dah tahu nak jawab kan. Jadi terpulang pada dia tu, boleh terima ke tak. Kalau dia tak boleh terima, ini bukan masalah Farid, itu adalah masalah sikap. Sikap kedua-dua belah pihak. Semua waris tu kena ada apa ni, perlu ada sifat apa ni, bertolak ansur. Saya katakan kepada mereka, duduklah dekat dalam satu meja. Sebab dia kata apa, kami adik-beradik ni apa ni, memang tak pernah rapat pun, dia kata. Ini sebab apa, Tata? Sebab kita lah. Sebab kita ni nak tunjukkan kita ni ada kuasa. Adik-beradik perempuan dengan cara adik perempuan, adik-beradik lelaki dengan cara adik lelaki. Bila masa nak selesai masalah ni? Kan? Jadi saya rasa perlu kita apa ni, menghuraikan, duduk dekat satu tempat, belajar apa ni, bertolak ansur. Kalau misal kata cucu ni tadi, anak buah ni tadi, dia apa kata orang tu, dia pertahan ayah dia punya. Salah ke dia pertahankan ayah dia punya? Tak salah. Sebabnya peringkat kita dulu, kita tak bagi sama rata seperti yang mak kita nak tu. Walaupun itu bukan wasiat, setakat adalah apa ni, kita nak pertahankan yang dia ambil, bukannya dia ambil hak kita, dia ambil harta ayah dia sendiri, kan? Dia cuma ambil ayah dia punya sendiri. Jadi tak ada masalah lah. Lepas tu dia petikai. Kenapa pula ada isteri abang terbabit? Mestilah isteri abang akan terbabit sebab dia adalah waris daripada suami dia. Bila suami dia, saya tunjukkan sikit mana tadi cerita dia. Saya nampak cerita ni dia lebih kepada sifat sikap je, sikap yang tak nak bertolak ansur. Kalau dia boleh
boleh pertimbang, boleh tolak ansur. Saya ingat tak ada masalah pun. Kan? Cuma kita je. Okey. Okey, sekarang ni kan. Contoh macam ni. Anak lelaki dia ni mati dahulu. Mati dahulu juga. Okey, mati. Dua-dua mati. Okey. Bukan mati dulu, mati selepas. Dua-dua ni mati selepas. Lepas Leha mati, ini pula mati. Dan makna kata, masa Leha mati, semua anak dia hidup lagi. Semua anak dia hidup lagi. Yang ini mati selepas. Mati selepas. Anak dia masih hidup lagi. Kalau ikutkan bahagian dia, ada tujuh bahagian. 2 lelaki, 1 perempuan. 2, 2, 4, 5, 6, 7. Jadi, 2 lelaki, 1 perempuan. Sekarang, bila dia nak bagi, mak dia kata bagi sama rata, dia orang kata, okey, kita terima. Adik-beradik lelaki pun kata okey. Tapi masalahnya, masa dia hidup, dia orang semua ni, 5-5 ni, tak nak buat. Jadi, matilah adik-beradik dia, abang sulung dia mati. Tinggalkan anak lelaki dan anak perempuan. Yang ini pula, dia tinggalkan 2 perempuan, 1 lelaki. Siapa yang boleh terima pusaka? Semua-semua ni boleh terima pusaka. Kerana dia mendapat pusaka daripada ayah dia. Ini pun sama juga dapat daripada ayah dia. Jadi terpulanglah pada mereka yang ini nak bagi sama mengikutnya ni ataupun dia nak kekalkan 2 bahagian ni sebab dia ambil 2 bahagian. Bukannya ambil keseluruhan 4 bahagian daripada semua bahagian ni dia ambil 2 bahagian ayah dia tu je. Jadi dekat sini ada isteri. Isteri dia ni pun boleh terima pusaka. Jadi saya katakan dekat sini, saya kata panggillah semua sekali 1, 2, 3 isteri, ini pun ada isteri je kan. Sebab ini orang ni semua boleh terima pusaka. Jadi kat sini anak-anak dia yang kena panggil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orang lain, suami kepada perempuan ni tak boleh ikut campur dalam satu perbincangan. Sebab kalau lelaki dia masuk campur, dia tak boleh selesaikan masalah. Jadi dekat sini kena ada sifat bertolak ansur, kerjasama lah sikit untuk selesaikan. Kan? Jadi dekat sini, kita tak boleh memaksa anak dia ni untuk ikut perbincangan masa ayah dia. Ayah dia dah tak ada dah. Ayah dia dah tak ada, ikut pada dia lah. Dia nak bagi sama rata ke tak. Terpulang. Tapi yang sebaiknya, kita bagi dulu ikut Farid. Berapa bahagian dia. Lepas tu terpulang lah. Nak bagi sama rata. Saya rasa kalau ada duit dekat depan mata, tak mungkin dia nak bagi sama rata. Yang ini ni 3 orang ni, nak mempertahankan, nak bagi sama rata. Seperti mana perbincangan diorang masa adik-beradik lelaki ni masih hidup lagi. Itu waktu tengah hidup. Masa dah mati, dah jadi ke orang lain. Macam-macam lah kisah kata orang tu memburuk-burukkan ahli waris, ya, dua-dua orang ni. Apa baiknya kita nak burukkan adik-beradik kita? Dah mati tu biarlah dah mati kan. Cuma hanya kata orang tu, mungkinlah katakan dia ada hutang, dia ada hutang. Kalau misal kata ada hutang kan, tunjukkan bukti. Oh, dia kata kita ada bukti. Tak apa, tak ada masalah. Tunjukkan je bukti. Kalau misal kata kita akan bagi pandangan macam mana nak selesaikan hutang dia. Kalau misal kata hutang dia tu katakan lebih daripada apa yang dia dapat, patut tak anak-anak ni atau isteri ni dia membayar bagi pihak ayah dia. So, hutang ni tak perlu waris tak perlu bayar, ya. Waris tak perlu bayar sebab dia tak perlu menanggung hutang daripada ayah dia. Ayah dia yang hutang. Tapi yang baiknya kalau misal kata anak ini dia sudi nak membayar kalau dia orang ada duit. Sebab kewajipan membayar hutang adalah terletak kepada semati dan kena bayar melalui harta pusakanya. Macam itulah kisah-kisahnya. Tapi bagi saya cerita ni dia tak akan habis selagi mana yang perempuan tiga-tiga ni tak nak apa kata orang tu berlebih kurang lah sifat sikap kita dengan anak buah kan. Anak buah ni pun tak berapa rapat. So apa sih kita cakap kan. Yang saya bercakap tadi tu seorang cikgu kan. Dia pun tengok gaya tu macam tak berapa suka dengan anak buah dia. Sepatutnya kita ni tak perlulah sikap macam tu kan. Kita jangan jadi orang yang mula-mula memutuskan silaturahim.
Saya kalau saya buat urus satu pusaka, saya elakkan sungguh daripada mereka-mereka ni bersikap yang macam tu. Jangan putuskan saudara kerana kita takkan dapat masuk syurga. Cium bau syurga pun tak mungkin kita akan dapat. Kerana apa? Kerana kita lah orang yang mula-mula sekali memutuskan silaturahim. Cakap tu lah dulu kan cerita pada hari ni. So dapat dah kan? Komen dekat cerita tu kan. Kat situ tu kita insya-Allah lah. Patutlah keliru tadi kejap haji solat. Haji dia. Doktor, doktor. Ya. Saya nak tanya satu je. Tapi ada kaitan Boleh. mati selepas ni kalau diizinkan. Boleh. Mati selepas ya. Tapi moralnya maknanya kalau nak buat urusan tu kena inilah moralnya kena disegerakan kan doktor? Jangan Ya betul, kena disegerakan. Jangan kan kerana kita tak tahu kematian yang akan datang ni. Langsung kita tak tahu. Ya, soalan kita saya takut nanti kot kita pula mati. Ya. Soalan saya tadi sebelum masa tadi doktor ada bincangkan yang tentang bapa, saudara, seibu lelaki tadi yang anak dia nama Abu dan Ali. Andai Abu dan Ali. Okey. Tiba-tiba mati dulu juga. Adakah zigzag tu terpakai lagi doktor? Okey, saya sharekan lagi. Saya suka kalau kelas ni dia ada banyak pertanyaan. Sebab sekarang saya takut terlepas. Kan? Ini kan cerita kan? Yang ini kan? Mana yang betul tak? Abu Ali tadi. Bapa saudara. Ini kan? Ya, betul. Ya, Okey. Soalan yang tadi, adakah zigzag itu terpakai? Ya, anda kata urusan tu lambat, tiba-tiba Abu pula meninggal. Adakah dia pergi ke Ali atau anak Abu? Abu tak ada dah kan? Okey, kata urusan tu lambat, patut Ali dapat kan? Lepas Ali pula Abu dapat. Patut Abu dapat. Sekarang ni Ali ni hidup, tapi bila masa urusan lambat, jadi Ali pun mati. Macam tu kan cerita dia kan? Urusan tu patutnya bapa saudara dia siapa nama Wahab ke tu? Wahab. Wahab dia mati, so anak dia akan dapat dulu kan, Abu dulu. Kalau dia mati dapat ke Abu? Abu. Macam tu kan? Ya. Abu ni tak boleh dapat. Tak boleh dapat. Kerana Wahab ni dah mati dahulu. Bila mati dahulu, orang yang paling rapat dengan dia bukannya Abu, tetapi adalah Ali. Sebab dia satu level. Dia satu level. Kita jangan tengok Abu. Abu ni level bawah. Ya. Okey. Jadi dia akan pergi ke Ali. Itu saya kata, maknanya kalau lambat urusan tu dibuat, si Wahab meninggal, sepatutnya Abu dapatlah mewarisi. Ya betul. Ali lah yang dapat. Itu moral kalau lewat lah dilambatkan. Tapi betul. Yang itu kita kena pasti bila berlaku, kalau misal kata kita kena dengar daripada ownernya sendiri. Kadang-kadang kita dengar daripada cerita orang tu dia tak dapat dia tak tahu cerita sebenar kan. Macam cerita tadi kan. Orang cerita mula, lepas tu dapat cerita dengan orang yang sebenar. Bukannya cerita macam tu. Tapi kita akan dapat tahu siapa yang mati dahulu. Siapa yang mati kemudian. Tengok siapa. Katakan si mati ni kan. Si mati ni mati. Pada waktu si mati ni, Wahab ni hidup ke tak? Wahab mati dahulu daripada si mati. Macam tu. Jadi maknanya memang sepatutnya Wahab tak dapat. Tapi ada Abu. Abu ni tak boleh dapat kerana si Wahab ni ada adik-beradik lain. Yang satu bapa iaitu Ali. Itu cerita dia. Kalau misal kata Wahab dan Ali sebenarnya mati dahulu daripada si mati, barulah Abu boleh memusakai pusaka. Macam tu. Okey. Terima kasih. Itulah dia sebenarnya kena banyak praktis sebenarnya kan. Kita boleh bincang selalu insya-Allah. Mungkin minggu depan ni kita akan bincang saudara sebapa perempuan. Kita masuk balik kisah yang macam ini. Sebab itulah kaedah dia kita akan memang adik-beradik ni memang susah sikit Memang susah sikit. Kadang-kadang kita keliru juga. Saya dulu pun memang keliru. Tapi selepas daripada ni ada satu lagi benda yang sangat keliru, iaitu datuk dan juga saudara, di mana dia akan
di mana Datuk dengan saudara akan mendapat secara mukasamah, kita bincang mukasamah. Datuk pun boleh dapat 1/3 baki kan, 1/3, 1/6 macam tu. Kita akan bincang tu. Jadi setelah saya kata sekarang dah dah siri yang ke-12. Saya jangkakan kita akan capai ke siri yang ke-20 untuk kata orang tu. Itu pun saya tak pastilah sejauh mana kefahaman. Jadi kalau misalnya tak ada masalah, tolonglah tanya kan. Macam tu. Sekali lagi, pada minggu ketiga, saya akan buat announcement lagi sekali. Kalau misal kata saya ready, saya tunggu, saya nak beli papan, apa kata orang tu, untuk pancarkan. Kan, dekat apa, screen. Jadi boleh besar sikit lah, boleh tengok dekat apa, dekat skrin saya lah. Jadi apa ni, tak adalah kita nampak kecil kan. Kita tengoklah macam mana, perlu beli ke tak beli kan. Saya nak test dulu dekat sini. InsyaAllah lah, apa ni, jangan malu-malu. Mohon kalau boleh datang, kita boleh sembang sama-sama. Sebab kita duduk dekat dalam maya ni, kita tak kenal orang kan. Rupa-rupanya ada orang ini kepandaian ini, ada orang itu kepandaian itu kan. Jadi bila mengenal ni, boleh mengeratkan suatu rahim kita. Dan da'i ni kata orang tu, kita kena kenal antara satu sama lain. Jadi mungkin ada kisah-kisah yang mungkin tu bila kita share sama-sama macam tu lah. Untuk itu saya rasa setakat tu dululah. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu sebenarnya daripada kesilapan saya dan kelemahan diri saya sendiri. Untuk itu, mari kita tangguh dengan tasbih kafarah dan yang satu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Terima kasih semua. Jangan lupa tu apa ni, untuk apa? Untuk masuk ke page Haji Din. Saya akan beri penerangan dekat sana. Semua cerita-cerita yang saya tanya, yang saya dapat tiap-tiap hari. InsyaAllah macam tu. InsyaAllah. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam.